Terima kasih memilih Buletin Utama. Saya Yasir Mansur bersama rakan penyampai malam ini. Saya Marsila Hassan, teruskan sejam bersama kami. Saya ingin memaklumkan bahawa Kes positif COVID-19 catat angka tertinggi 869 kes. Hukuman baru lebih berat ke atas pemandu mabuk dan pengaruh dadah berkuat kuasa minggu depan. Aktiviti gimnasium, bola sepak komersial, futsal dan badminton di kawasan PKPB dibenar bermula Isnin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pindaan Akta Pengangkutan Jalan untuk hukuman lebih berat terhadap kesalahan pemandu dalam keadaan mabuk serta di bawah pengaruh dadah akan berkuat kuasa bermula minggu depan. Rang Undang-Undang RUU berkenaan yang diluluskan Dewan Rakyat pada 26 Ogos dan Dewan Negara pada 22 September lalu baru saja mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong kemarin. Malaysia dijangka catat pertumbuhan ekonomi mencecah 7.8% tahun depan, tertinggi dalam kalangan ekonomi utama ASEAN. Majlis Tindakan Ekonomi EAC turut mendapati petunjuk-petunjuk aktiviti ekonomi menyaksikan pemulihan pantas. Bagaimanapun, kerajaan masih memantau rapat kesan ekonomi akibat peningkatan kes dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika ini. Laporan antarabangsa. 4 pegawai polis Thailand dan 11 petunjuk perasaan cedera dalam demonstrasi anti kerajaan yang berterusan di Bangkok. Situasi memaksa polis menggunakan meriam air bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Perintah darurat yang diisytiharkan sebelum ini nyata tidak diendahkan. Majlis Keselamatan Negara MKN kembali membenarkan aktiviti sukan di gimnasium padang bola sepak komersial, gelanggang futsal dan Dewan Badminton di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula Isnin ini. Kebenaran bersyarat itu diberikan selepas kerajaan menerima permohonan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS susulan keluhan pemilik-pemilik pusat sukan yang sukar meneruskan kelangsungan operasi sekiranya larangan terhadap aktiviti sukan kekal dikuatkuasakan. Laporan lanjut bersama wartawan Imal Yana Isa. Dari Sema Sukan untuk malam ini, saya Nazri Atari teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian untuk malam ini. Apa guna memasak gulai kalau tidak terasa cili? Apa guna bijak dan pandai kalau tidak patuh SOP? Ya, tepat sekali Yasir. Siapapun kita, jangan rasa diri kita kebal dari COVID-19. Dan Pesta Buku Antarabangsa di Frankfurt, Jerman yang diadakan secara dalam talian akibat pandemik menutup Buletin Utama. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih menonton Buletin Utama. Saya Yasir Mansur. Dan saya Izrina Amir Hamzah. Teruskan sejam bersama kami. Sikap sendiri punca kesukaran dialami golongan enggan vaksin. Harga lantai umrah 12 hari 10 malam ditetapkan RM6,900. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tidak berniat menyukarkan kehidupan golongan yang enggan menerima suntikan vaksin COVID-19. Sebaliknya, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob perkara itu berpunca daripada sikap mereka sendiri.
Walaupun suntikan vaksin tidak diwajibkan buat masa ini, namun ia membantu mereka yang menerimanya untuk menjalani kehidupan lebih mudah menerusi pelbagai kelonggaran yang diberikan termasuk kebenaran merentas negeri. Esok, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dijadual mengadakan mesyuarat khas berkaitan urusan pilihan raya DUN Melaka sebelum dijangka mengumumkan tarikh-tarikh penting yang berkaitan. Namun bagi penganalisis politik, mereka berpandangan PRN Melaka tidak wajar diadakan berikutan pembubaran kerajaan negeri itu disebabkan pertembungan beberapa individu sehingga membawa kepada krisis dalaman parti. Ia juga tidak sesuai memandangkan negara masih lagi dalam tempoh fasa pemulihan, malah belum dapat mengawal sepenuhnya penularan COVID-19. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata, berdasarkan situasi semasa, PRN perlu dielak atau ditangguhkan sehingga satu tempoh masa sewajarnya. Ia bagi memberi peluang dan ruang kepada rakyat Melaka kembali kepada rutin kehidupan pasca pandemik serta memulihkan kedudukan daripada menjadi mangsa pertembungan parti politik terlibat. Menurut beliau, sekiranya pilihan raya tidak dapat dielakkan, SPR akan berdepan tanggungjawab berat dalam memastikan peristiwa semasa PRN Sabah tidak berulang. Pihak Suruhanjaya Pilihan Raya akan diberikan amanah sepenuhnya kerana mereka juga akan berhadapan dengan keadaan dilema ataupun polemik menjaga keselamatan Barisan Harapan, petugas mereka, guna tenaga mereka. Begitu juga dengan pihak polis dan juga pihak-pihak keselamatan yang lain. Dalam konteks ini, SOP yang paling ketat perlu diperkenalkan, ceramah tidak boleh dibenarkan, pergerakan dari luar Melaka harus dihentikan, khususnya mereka yang cuba untuk datang berkempen, dan tumpuan biarlah diberikan oleh hanya parti-parti politik tempatan dan pemimpin mereka. Malahan, saya rasa pengundi sudah tahu siapa yang mahu mereka pangkah. Kenyataan itu turut disokong Profesor Azmi Hassan yang mahu mekanisme lebih ketat dilaksanakan sekiranya PRN mengambil tempat. Terutama yang penting sekali adalah ketika kempen. Adakah kempen itu perlu dipendekkan? Adakah kempen secara fizikal bersemuka tidak akan dibenarkan? Cuma kempen secara maya ataupun masa tarikh hari pengundian itu dipanjangkan dalam masa waktu pengundian ataupun dipanjangkan 2 hari, secara lazimnya 1 hari saja. Jadi itu adalah SOP yang boleh diperkenakan kerana mahu tidak mahu pilihan raya negeri terpaksa diadakan kerana DUN telah dibubarkan kerana masalah kemelut politik di Melaka itu. Mengulas mengenai mesyuarat khas SPR esok, beliau berkata mesyuarat berkenaan akan membincangkan tarikh penting PRN Melaka seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan serta lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya. Apapun jika SPR memutuskan PRN Melaka perlu diadakan dalam masa terdekat, timbul persoalan adakah rakyat di negeri itu sudah bersedia sepenuhnya ketika negara masih belum pulih daripada pandemik COVID-19. Wartawan Khairul Rizwan Azizan bertemu penduduk di negeri itu bagi mendengar luahan mereka. Untuk jangka masa sekarang, kita berhadapan dengan varian baru. Jadi kita tak dapat memastikan apakah dengan meneruskan pilihan raya ini akan menyebabkan kes tidak bertambah ataupun kita tidak terdedah dengan pelbagai risiko. Jadi macam kalau kita masih buat lagi, takut agak makin lama makin meningkat. So kita tak nak, kalau bolehlah masyarakat Melaka ni tak nak benda tu berulang lagi. Kalau boleh tak nak PKP ni lagi lah. Kalau boleh kita nak bebas macam tu. Ini kan? Kalau ikut SOP apa nak takut? Mesti ada penjarakan, mesti ada petugas yang jaga. Bukan kita pergi serbu. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, menyedari dengan kebimbangan penduduk negeri itu yang berisiko berdepan dengan pelbagai kemungkinan. Namun beliau yakin kebijaksanaan SPR dalam mengurus PRN Melaka dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Nada sama turut dikongsi Pengerusi Perikatan Nasional Melaka, Datuk Muhammad Rafiq Naizam Mohidin, yang berkata kadar vaksinasi individu dewasa di Melaka kini sudah melebihi 90% dan berharap dapat mengurangkan risiko jangkitan. Kali terakhir pilihan raya kecil maupun pilihan raya negeri diadakan di Sabah sekitar Oktober tahun lalu hingga menyaksikan kes harian COVID-19 meningkat berlipat kali ganda. Apa-apa pun keputusan SPR esok bakal menentukan proses demokrasi di negeri bersejarah ini dalam memilih tampuk pemerintahan mereka ketika negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Laporan Khairul Rizwan Azizan, TV3.
Melaka. Harapan besar penggiat seni disandarkan terhadap langkah komprehensif yang bakal diambil kerajaan selepas terkesan dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Terkesan dengan banyak projek ditangguhkan, tidak dinafikan aliran tunai yang dihasilkan industri terbabit terus mengalami penurunan. Sempena bajet 2022 yang akan dibentangkan nanti, pelbagai pandangan disuarakan dalam memastikan usaha mereka memartabatkan karya seni, budaya dan warisan negara ini dapat diteruskan. Laporannya bersama Amirul Hakim Lokman. Melihat pada sudut yang lebih luas, pelakon yang juga ahli lembaga pengarah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara Zul Huzaimi berkata, bantuan dari segi dana harus menjadi agenda utama dalam menyelamatkan industri seni. Ia membabitkan cadangan mewujudkan sebuah saluran khas atau slot di televisyen bagi menayangkan pelbagai karya seni sama ada tradisional, moden dari aspek lakonan, muzik tarian dan seni halus. Jelasnya, perkara berkenaan membuktikan kepada masyarakat bahawa kesenian turut memainkan peranan penting dalam pembangunan bangsa. Yang mana menyediakan slot khas untuk ditayangkan hasil-hasil karya anak-anak seni. Seperti wayang kulit di Indonesia, wayang kulit Jawa, wayang wong, wayang purwa, wayang golek dan sebagainya. Kenapa tidak di sini? Kan kita memberi ruang juga kepada anak-anak seni untuk mereka mendapatkan sumber ekonomi yang di lain cara. Kerajaan juga diharap dapat memberikan sejumlah peruntukan kepada industri kreatif bagi membina perkampungan filem. Ia boleh merangkumi studio, postproduksi, akademi dan kawasan perumahan anak seni bagi merealisasikan ekosistem baru. Kita dapat melihat mereka yang struggle ini dan belanjawan itu dapat diberikan kepada golongan yang memerlukan supaya penggiat-penggiat ini dapat meneruskan usaha mereka dan pulih serta grow lebih besar untuk membawa keuntungan kepada negara. Justru katanya, dengan cara itu, kerajaan dapat mengatasi masalah pekerja industri yang tidak mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Perlindungan Insurans. Sama seperti bidang lain, industri seni kreatif juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Justru besarlah harapan mereka menerusi pembentangan belanjawan 2022 yang akan datang ini agar usaha mereka dalam memartabatkan seni, budaya dan warisan dapat diteruskan meskipun terkesan akibat pandemik COVID-19. Nyatakan pandangan dan kemahuan anda terhadap bajet 2022 yang akan dibentangkan 29 Oktober nanti. Jangan lupa #Rakyat Mahu, Buletin TV3 dan bajet 2022 di media sosial anda. Kami akan sampaikan hasrat anda kepada Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz. Hampir 2 tahun kebanyakan bandar dan lokasi popular di selatan Thailand sepi tanpa kunjungan pelancong dari Malaysia, tidak terkecuali Betong yang bersepadan dengan Pekaran Hulu Perak. Namun selepas kerajaan Malaysia membenarkan perjalanan rentas negara, ia memberi kelegaan kepada pemain industri. Ikuti laporan wakil TV3 di selatan Thailand, Tuan Dania Merengging. Akan berani Persatuan Badminton Malaysia BAM menghantar pemain muda pada kempen Piala Sudirman serta kejuaraan Piala Thomas dan Uber kali ini disifatkan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu sebagai keputusan paling tepat dibuat badan induk itu. Beliau memuji usaha dan semangat pemain serta berpendapat ia satu pendedahan yang cukup berbaloi demi masa depan badminton tanah air. Laporan itu tadi mengakhiri semua sukan untuk malam ini. Saya Nazri Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan tadi mengakhiri Buletin Utama. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan Expo Terra Pavilion di Dubai, Emiria Arab Bersatu. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.